Berikut ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. My name is Cik Ahnaf Azrai bin Cik Abdul Aziz. My metric number I19304250. Now today I present to everyone is application of Murabahah contract in Islamic banking product. In this world, any product to can use by Murabahah, Musyarakah, and anything about the component of Sharia. Now I present to you about the Murabahah. Okay, first introduction. Murabahah contract is widely used in Islamic banking, modern Islamic financial institution. They offer a number of products based on the concept of Murabahah in order to fulfill the needs of their customers, such as home financing, vehicle financing, trade financing, project financing, and good financing. Ordinary Murabahah is not popular in prevalent Islamic financial institutions. They prefer to use Murabahah to purchase order, MPO. In ordinary Murabahah, there is no prior promise or undertaking is required from customer. The ordinary trade buys a commodity from someone without any prior promise. Then he sells it no anyone in cost plus profit basic. Secara totalinya, saya boleh katakan di sini ialah kebanyakan bank ataupun institusi keuangan Islam di Malaysia menggunakan Murabahah sebagai kaedah pembayaran dan kebanyakan operasi pembayaran mereka lebih berasaskan kepada Murabahah. Kita kena lihat dalam konteks ataupun dalam kes pembayaran, kes Murabahah ini mungkin berlaku di sesuatu tempat ataupun boleh terjadi di sesuatu institusi perbankan. Oleh itu, Murabahah ini tidak semestinya membayarkan konsep pembayaran tertunda seperti yang diyakini oleh setengah orang yang tidak arif dengan fiqh Islam dan hanya mendengar tentang Murabahah berkaitan dengan transaksi bank. Jadi untuk memahami syarat-syarat ini dengan betul, seseorang harus ada pada peringkat yang pertama, iaitu menghayati bahawa Murabahah adalah jualan dengan segala implikasinya dan semua bahan asas jualan yang sah harus ada dalam Murabahah juga. In the Murabahah, the ideal mode for financing according to Sharia, Murabahah or Musyarakah. However, in the perspective of the current economy circumstances, there are practical difficulties in using Murabahah and Musyarakah as instrument in every type of financing. And therefore, the contemporary Sharia expert have allowed, subject to condition, the use of Murabahah on a different payment basic as a mode finance. Okey, secara totalinya pengenalan bagi Murabahah ini kita boleh lihat bahawa yang dalam Murabahah biasa tidak ada janji atau terlebih dahulu. Maksudnya tidak ada janji di antara dua perkongsian. Peniaga biasanya membeli komoditi daripada seseorang tanpa sembarang janji terlebih dahulu. Kemudian dia menjual kepada sesiapa sahaja berdasarkan kos ditambah dengan keuntungan. Okey. Sekarang kita serahkan kepada presenter yang kedua untuk mengetahui tentang
definisi of murabah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Anwar. Nombor matrik I19304170. Okey, saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya. Next slide. Okey. Kita tengok kepada definition of murabahah. Okay, definition of murabahah. Firstly, murabahah also known as cost plus finance. Maksudnya murabahah ni ialah sejenis penjualan kredit yang dibenarkan di bawah undang-undang Islam dan bukannya pinjaman berfaedah kod ribawi yang kedua tu. Okay. Many people believe that this just another way to charge interest. Kemudian ramai orang yang percaya bahawa ni hanyalah satu lagi cara untuk mengenakan faedah, iaitu murabahah lah. Next slide. Okay. Murabahah as an example. Ini adalah contoh pengurusan dalam konsep murabahah. Okay, kita tengok kepada Bilal. Okay, Bilal ni seorang pembeli. Bilal membeli bot daripada shop bot Billy, kedai bot Billy. Okey, harga sebenar bot ni adalah RM100,000. Installment ni adalah ansuran. Bilal nak buat ansuran untuk bayar bot. Jadi bila nak buat ansuran ni dikenakan sepanjang 3 bulan. 3 kali bulan, maksudnya 3 bulan ansuran dikenakan. Jadi total keseluruhan harga bot ni beralih kepada RM109,000. RM109,000. Okay, without interest, tanpa kenakan faedah. Harga ni bukan faedah tau. Okay, ni contoh pengiraan sebelah tu. RM109,000 tolak RM100,000. RM109,000 ni selepas installment, selepas bayaran ansuran, dan RM100,000 tu adalah harga asal lah. Okay, jadi sama dengan RM9,000. RM9,000 ni adalah hanya 3% daripada harga asal, from the actual price tu, daripada harga asal tersebut. Ini adalah salah satu contoh pengiraan dalam pengurusan murabahah. Next slide. Okay, murabahah usage. Murabahah is a type of finance that is commonly employed in place of loans in a variety of industries. Maksudnya murabahah ni sejenis kewangan yang biasa digunakan sebagai ganti pinjaman ataupun pinjaman ganti dalam berbagai industri. For example, employ murabahah while buying household goods, automobiles or real estate. This sort of finance is used by business to purchase machinery, equipment and raw material. Sebagai contohnya, semasa membeli barangan rumah, kereta ataupun harta tanah. Kewangan jenis ni digunakan oleh perniagaan untuk membeli mesin, peralatan dan juga bahan mentah. Murabahah usage ni adalah kegunaan murabahah. Apa yang murabahah ni boleh digunakan. Okay, next slide. This is nature of murabahah. Nature ni adalah sifat murabahah lah. Murabahah is a legally enforceable contract for the sale and purchase of goods. As a result, neither of the contractual parties may terminate the agreement unilaterally. Maksudnya sifat murabahah ni, murabahah ialah kontrak yang boleh dikuatkuasakan secara sah untuk jual beli barangan. For the sale and purchase of goods, jual beli barangan.
As a result, akibatnya kedua-dua pihak berkontrak ni tidak boleh menamatkan perjanjian secara sepihak. Literally itu adalah sepihak. Kemudian default and murabaha. After a murabaha date, additional charges may not be applied, making murabaha default a growing worry for Islamic banks. Maksudnya selepas tarikh tamat tempoh murabaha ni, charge tambahan mungkin dikenakan dan menjadikan murabaha ni lalai, menjadikan kebimbangan yang semakin meningkat bagi bank Islam. Next slide. Next number. Okay, tadi penerangan presenter can explain to the nature of murabahah and how to calculate murabah to investment or anything about the pembayaran. Sebarang pembayaran, jadi kita boleh gunakan dia sebagai contoh. Jadi now is the slide component of murabahah. Okay. In murabahah have the two components. First is Sharia standard and the second is operational requirement. Okay, what is Sharia standard? Outline of the principal pillars and condition of specific Sharia contract to ensure end-to-end compliance with Sharia ruling in that the searching of Sharia of Islamic financial product and service. The standard also operational practice to guide industry players practically in relation of the practice. Okay, Syariah standard ni biasanya kita boleh iaitu mood pembiayaan yang ideal menurut Syariah untuk mudarabah atau musyarakah. Okay. Walau bagaimanapun dalam perspektif Islam dalam perspektif ekonomi mengatakan terdapat kesukaran praktikal dalam menggunakan murabahah atau musyarakah ini sebagai instrumen dalam setiap jenis pembiayaan. Ya ada kelebihan dan kekurangan di situ. Okay, next is the operational requirements. Outline for principle underpinning sound banking practice, expectation for good governance, robust documentation, fair market practice, and effective risk management. Secara totalnya, oleh itu pakar syariah contemporary telah membenarkan asalkan dia tertakluk kepada syarat-syarat tertentu berdasarkan konsep pembayaran murabahah lah. Tapi dia nampak di situ juga effect the risk management. Nampaknya dia memberi kesan yang besar kepada pengurusan risiko. Jadi komponen murabahah yang operation of requirement ni dia akan memberi kesan kepada pengurusan risiko. Okay, next. Many standard must be met for a fund to be considered Sharia compliance. The remove of asset the reserve to book of their revenue from the sale of alcoholic, pig products, pornography, gambling, military equipment, of firearms is one of the condition for a Sharia compliant fund among others. Nampaknya dalam komponen syariah ni kita boleh nyatakan yang sebarang aktiviti penjualan yang melibatkan penjualan beli arak, produk-produk yang melibatkan khizir, iaitu urusan jual beli tentang bahan-bahan pornografi, perjudian, military equipment ni barang-barang tentera yang tidak boleh dijual, dan firearm iaitu senjata. Jadi barang-barang ini salah di sisi undang-undang syariah dan tidak patut berada dalam komponen of murabahah. Jadi komponen murabahah ni dia menjalankan tugas
untuk memastikan supaya sebarang urusan niaga ataupun sebarang urusan jual beli tidak termaktub ataupun tidak mengandungi bahan-bahan seperti ini. Jadi dia akan menjadikan supaya dia terbataslah untuk membuat sebarang sistem pembayaran. Okay, next, grounded on operational realities. Apakah itu? Itu adalah satu tambahan kepada keperluan syariah di mana keperluan operasi ini disertakan dengan menyenaraikan prinsip-prinsip yang kukuh untuk pengurusan operasi, tadbir urus atau pendedahan. Okey. Di situ dokumentasi undang-undang dan perakaunan yang berkesan. Jadi di situ poin yang kita nak mark itu ialah di mana sebagai tambahan kepada keperluan syariah ni, kita kena senarai dulu prinsip-prinsip yang kukuh untuk melakukan sebarang pengurusan risiko, tadbir urus, pendedahan iaitu yang di mana yang mengatakan itu effective the risk management. Lepas tu perakaunan yang berkesan. Perakaunan yang berkesan ni adalah menghalang daripada urusan jual beli yang telah disenaraikan tadi. Okay, next, relevant in modern context. Relevant in modern context. Maksudnya di sini kita boleh cakap yang piawaian telah dirumuskan berdasarkan penggunaan kontrak keuangan Islam dalam pelbagai produk dan perkhidmatan keuangan Islam, termasuk pembiayaan, urus niaga dan derivatif. Maksudnya di sini relevant on modern context tu maksudnya kita relevant dengan konteks yang baru. Contoh dalam segi permodernan, tapi kita harus berlandaskan dalam satu jalan murabahah supaya kita tidak lari dia daripada konsep asal kontrak murabahah. Yang ketiga ialah premise in the harmonization and mutual respect. Apakah itu? Itu adalah fatwa dan piawaian daripada pelbagai bidang kuasa dan mazhab telah dipertimbangkan dalam proses pembangunan piawaian tersebut. Banyak forum perundingan juga membolehkan pertimbangan menyeluruh penerapan prinsip syariah secara berkesan dalam keuangan kontemporari sambil mengiktiraf amalan perniagaan domestik. Jadi kita dapat lihat di sini dalam komponen of murabahah ni dia menerangkan bahawa fatwa dan piawaian ini berdasarkan daripada pelbagai bidang kuasa, tapi melalui skop yang sama, iaitu berdasarkan pertimbangan daripada mazhab, iaitu untuk mengiktirafkan sebagai amalan untuk mengiktiraf sesuatu produk itu adalah perniagaan yang domestik ataupun tidak. Okay, next saya serahkan kepada presenter seterusnya. Silakan. Okay, next kita tengok kepada legitimacy of murabahah contract. Apa itu legitimacy? Legitimacy itu adalah kesahihan. Boleh dikatakan seperti untuk kontrak murabahah ni, apa yang kita boleh sahkan? Ini secara setiap pengurusan jual beli apa yang penting, kenapa murabahah ni diterima. Okay, ini adalah contoh legitimasi murabahah kontrak lah. Pertama, the Quran, kemudian the Sunnah, murabahah legality and qiyas. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, pertama sekali adalah Al-Quran. Al-Quran ni menganggap kontrak penjualan ak al-bai ataupun ak al-bai, itu adalah contoh kontrak penjualan sebagai sah secara umum. Okey, ni daripada firman. Ya, dan maksud
Maksudnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah petikan daripada Al-Quran. Ini adalah orang kata sebab yang kukuh lah untuk sesuatu proses jual beli ataupun sesuatu urusan dalam kontrak murabahah. Okay, kemudian the sunnah. The sunnah ini adalah kesahihan umum jual beli dalam syariah, iaitu dalam hukum Islam sendiri. Seperti yang ditunjukkan dalam hadis Nabi yang untuk menjadikan jual beli ataupun urusan dalam murabahah ini sah. Firman-Nya adalah sebaik-baik sumber pendapatan ialah apa yang manusia perolehi dengan tangannya sendiri dan melalui perniagaannya yang sah. Itu adalah daripada Nabi Muhammad SAW yang telah merekodkan dan telah komen dalam riwayat Hakim. Jika kedua-dua komoditi itu berbeza, beli dan juallah seperti yang kamu kehendaki. Dan Nabi SAW bersabda dengan membenarkan sesuatu produk itu dijual lebih daripada harga perolehannya. Hadis riwayat Muslim dan Sahih Muslim. Itu daripada sunnah. Kemudian daripada murabahah legaliti sendiri, iaitu kesahihan murabahah ini diperoleh daripada persetujuan majoriti fuqaha Islam. Dan menurut hukum Islam iaitu fiqh jumhur al-fuqaha al-Kazanai sebagai contohnya menyatakan bahawa bentuk transaksi ini iaitu murabahah dan juga jualan-jualan lain diamalkan sepanjang sejarah tanpa penolakan ataupun tentangan. Maksudnya sesuatu urusan dalam kontrak murabahah ni dijalankan sebelum ni lagi. Bukan sekarang tapi dah lama dijalankan tanpa sebarang penolakan ataupun tentangan pun daripada jumhur al-fuqaha al-Kazanai ini. Kemudian yang terakhir sekali adalah kias. Kias ni menyatakan murabahah serupa dengan bentuk jual beli yang lain. Contoh jual beli yang lain adalah tauliyah, iaitu jualan dengan harga kos. Dan akibatnya adalah berdasarkan analogi, penjualan kos tambah ni akan menjadi sah juga. Dan harga kos hendaklah didedahkan kepada pembeli secara telus dan terus terang sama ada dalam jualan tauliyah dan murabahah. Seperti kita tengok contoh tadi, pengiraan dalam pengurusan murabahah tadi, yang lebih tu adalah tambah harga kos. Bukannya faedah ataupun cukai. Tapi dia adalah tambah kos dan dia akan menjadi sah bila kita tunjuk sendiri cara pengiraan tambah kos tu kepada pelanggan. Bukannya tahu-tahu dah kena tambah banyak ni. Tapi pengiraan tu pelanggan tu tengok sendiri dan dia berpuas hati, maka jual beli dalam kontrak murabahah itu secara tak langsung menjadi sah. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Okay, baiklah. Sekarang tadi kita telah mendengar legality of murabahah. Jadi mempunyai Al-Quran, Sunnah, Qiyas. Kan? Okey, jadi sekarang ni kita dengar macam mana pula konsep ataupun what is the application of murabahah. Okay. Di sini saya ada dua yang saya markkan, iaitu yang pertama ialah murabahah in retail banking, iaitu home financing. Okay, what is the home financing? Okay. Islamic banks have evolved a few different home financing schemes throughout the years is response to increase demand from the consumer in this area. Murabahah and by Baitman Al-Ajil, BBA, are two products that Islamic banking employ frequently. Okay.
macam mana murabahah ritual bank ini, iaitu pembiayaan rumah, iaitu lebih kepada kita pada pembiayaan rumah diperlukan secara meluas oleh orang ramai di seluruh negara. Sepanjang tahun, Bank Islam telah membangunkan beberapa modal untuk pembiayaan rumah untuk mengenangi permintaan yang semakin meningkat. Jadi dalam kita sedar, permintaan rumah di seluruh negara kita ini, Malaysia ini, semakin meningkat. Walaupun orang kata pada perubahan zaman ni, orang kata sejak daripada COVID, orang kata duit tak ada apa semua, tapi macam mana dalam Islam ataupun macam mana dalam proses pembengkang ini, benda ada, maknanya detail ada, kita ada fakta, kita situ kita tak boleh nak tipu. Maknanya permintaan terhadap rumah semakin tahun semakin meningkat. Nampak yang orang kata orang kita ni, orang Malaysia ni, kita banggalah. Maksudnya masih lagi orang kata tidak berhadapan dengan ekonomi yang jatuh. Maksudnya permintaan rumah pun semakin tinggi. Maksudnya tiadalah. So walaupun rumah tu rumah teres, tapi orang kata yalah, bersyukur itu lebih baik kan. Jadi dua produk yang digunakan secara meluas. Kita refer kepada tajuk kita balik, iaitu meluas oleh Bank Islam ialah murabahah dan Bai Bituman Ajil (BBA) yang ada praktiknya mempunyai ciri-ciri yang hampir dengan produk konvensional mereka yang membawa pada kritikan daripada ulama Islam. Daripada segi aplikasi murabahan, financing, ciri-ciri yang termaktub dalam pengurusan tu ada yang mengatakan hampir sama dengan konsep bank konvensional, tapi mungkin dalam sesuatu tu, ataupun mungkinlah, ataupun saya pun tidak berapa jelas, mungkin dalam sesuatu ada ciri-ciri tersebut yang hampir sama dengan konvensional, mungkin dari segi invest, mungkin dari segi dividen, ataupun mungkin dari segi pulangan. Okey, jadi dia mendapat kritikan hebat daripada ulama Islam. Jadi Islam masa tu murabahah terus mengubah kepada satu dia panggil skim pembiayaan rumah Islam alternatif yang telah diperkenalkan di pasaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini, yang termasuk yang dipanggil musyarakah mutanakisah. Jadi dia telah membuat satu skim yang dipanggil pembiayaan rumah Islam alternatif. Jadi maknanya ciri dia lari, ciri dia tak sama ataupun tidak selari dengan konvensional. Terus lari sebab apa? Sesuatu institusi keuangan apabila dia membuat satu produk dan dia mendapat kritikan hebat daripada ulama ataupun daripada macam kawan saya cakap tadi, daripada kias. Contoh dia mendapat kritikan ataupun sebab orang-orang kias ni biasa dia melandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apabila dia mendapati bahawa produk itu melanggar ritual ataupun melanggar prinsip dalam kias tu, jadi geng-geng kias ni dia terus mengkritik. Jadi kata benda ni tak betul, benda ni tak boleh buat. So kita selaku branch ataupun selaku ketua, jadi kita terpaksa ubah benda tu. Kita kena ubah supaya dia tidak lari dengan konsep murabahah iaitu syariah Islam. Okey. Ijarah dipanggil ijarah muntahiyah bit tamlik IMBT dan istina. Ketiga-tiga produk ini iaitu musyarakah mutanakisah, ijarah muntahiyah bit tamlik IMBT dan istina. Ketiga-tiga produk keuangan ini mempunyai ciri yang berbeza yang boleh mengatasi kelemahan murabahah. Oleh kerana dia mempunyai ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu MMM, IMBT dan istina tersebut, dia akan mengatasi kelemahan murabahah yang di mana menyamai konvensional tadi. Jadi walau bagaimanapun ketiga-tiga kontrak keuangan ini mempunyai bukan tanpa had, maksudnya kalau kita ingat bukan unlimited, bukan tanpa had. Jadi dia ada had-had dia lah. Kertas kerja ini memberi gambaran keseluruhan teori kontrak ini. Kajian lanjut harus orang kata mempunyai teori kontrak. Ini melibatkan perdagangan komoditi untuk mewujudkan hutang yang kemudiannya boleh dicagarkan
daripada harta. Skim ini sangat fleksibel. Dia sangat fleksibel kerana ia boleh digunakan untuk pembelian, pembiayaan semula, bahkan untuk pembiayaan tidak bercagar. Jadi apa tu saya cakap tadi, skim dia fleksibel. Dia boleh menggunakan tiga orang kata sebelum wujudnya skim ni kita boleh buat pembelian yang berbeza, pembiayaan yang berbeza dan pembiayaan tidak bercagar. Maknanya tiga orang panggil perkhidmatan tu berbeza. Tapi dalam skim ni kita boleh buat tiga perkhidmatan, iaitu pembelian, pembiayaan semula, pembiayaan tidak bercagar. Jadi kadar boleh dicapai dengan menjalankan pelbagai perniagaan. Simple. Murabah is the most commonly used method of the financing used by Islamic bank. Below is the brief summary of the sum of the banking product in which murabah can be utilized. Now saya akan terangkan pula murabah in corporate banking, property financing. Ini bawah application of murabah. Jadi dalam report, dalam report saya application murabah ni dia ada tiga sebenarnya. Jadi saya nak tengok, sekejap. Betul. Dia ada tiga. Maksudnya satu home financing, property financing, yang kedua sukuk al-murabahah. Mari kita tengok sama-sama. Murabah in murabah corporate banking ni, the bank purchase a house from a seller. Maksudnya membeli rumah daripada seller for a price of the say 500,000 and then immediately sells it to the buyer for a price of say 600,000. Nampak? Dia membeli rumah daripada 500,000. Kemudian dia menjual balik dengan harga 600,000 ringgit. Maksudnya keuntungan dia dapat 100,000 ringgit. Itulah dipanggil property financing. Jadi dalam konsep murabahah itu, dia tidak lari dia tidak bercanggah dengan kalau nak semua kata yang bercanggah dengan Islam. Habis itu macam mana kita nak dapatkan balik pulangan modal yang kita beli? Macam mana kita nak dapatkan balik? Mestilah kita perlu ada penambahan. Contoh kalau kita jual kereta, kita beli harga 9,000, kita jual harga 10,000. Untuk apa? Untuk kita dapatkan balik pulangan modal. Jadi samalah dengan ini, dia membeli rumah harga 500,000. Kemudian dia menjual balik dengan harga yang kata 600,000. Yang salah itu apabila penambahan itu tidak disertakan dengan prinsip yang sah. Contoh, saya bagi contoh, 500,000 pergi harga 700,000 ringgit. Tapi tidak ada prinsip syariah di situ. Jadi dia melanggar hukum syariah requirement. Di situ kita dah melanggar hukum syariah requirement yang termaktub dalam prinsip-prinsip syariah. Jadi property bank ni dia lebih kepada di mana panggil maafkan saya, berdasarkan data yang dikumpul, penerbitan akademik dipanggil semakin melonjak daripada segi laporan industri dan statistik yang disediakan oleh organisasi yang berkaitan. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membandingkan pelbagai instrumen kewangan Islam untuk keuangan rumah. Murabah mempunyai kelebihan, kesederhanaan dan resiko yang agak lebih rendah berbanding dengan pembiayaan Islam yang lain. Nampaknya murabah property banking ni atau property financing yang digunakan ini, resiko dia lebih rendah berbanding dengan musyarakah, ijarah, mudharabah dan pelbagai lagi syariah compliant. Jadi murabah ni risiko dia lebih rendah sikit. Next, suku al-murabahah. Apa itu suku al-murabahah? The suku
Al-Murabaha is an alternative structure that may be applied in the takeover and the underlying asset can be identified in the originator of the business of operation. In a typical Murabah structure, the issue acquires commodity as the trust on behalf of the suku holders and sells those commodity to the organ on the different payment terms. Okay. Dalam suku murabah ni, apa itu suku murabah? Okay. Pengeluaran sijil adalah penjual komoditi murabah. Okay. Suku murabah ni dia mengeluarkan sijil. Pelanggan adalah pembeli komoditi murabah dan dana yang dia realisasikan mewakili kos perolehan komoditi murabah dengan pengeluar sijil. Pemegang sijil adalah pemilik sah bagi komoditi murabah dan berhak mendapat hasil jualannya. Suku al-murabah ialah di mana struktur ganti yang boleh digunakan jika tiada aset asas fizikal. Secara contoh, struktur murabah ini adalah satu di mana penerbit membeli komoditi sebagai pemegang amanah bagi pihak pemegang suku dan kemudian menjual komoditi tersebut kepada pemula di bawah syariat yang memerlukan pembayaran yang tertangguh. Maknanya contoh suku murabah ni di mana dia seseorang tu okey saya membeli komoditi daripada pemegang amanah. Pemegang amanah tu Aisyah, dia sebagai pemegang amanah. Jadi pemegang amanah ini ialah pemegang suku lah. Dia sebagai pemegang suku yang mengeluarkan sijil. Kemudian saya membeli balik, saya menjual balik komoditi yang saya beli daripada Aisyah tadi. Dan saya membeli menjual balik komoditi tersebut kepada pemula di dalam syarat di dalam syarat yang memerlukan pembayaran yang tangguh. Maknanya saya menjual kepada orang yang mempunyai pembayaran dia yang tertangguh. Kemudian ia tidak dapat digunakan secara meluas kerana suku asas tidak membentuk instrumen perniaga yang boleh ditukar dalam pasaran sekunda pada premium. Okay. Menurut syariah, murabah yang mendasari dianggap sebagai akaun piutang dan dalam bentuk hutang moneter. Ia terdiri daripada hak yang mengambil bahagian dalam hutang murabah yang terhutang daripada pemula yang bertindak sebagai pembeli murabah dan diwakili oleh suku. Jadi itu adalah suku murabah, iaitu pemegang sijil yang boleh membeli atau menjual daripada pemegang amanah ataupun pembeli komoditi dan boleh menjual balik kepada pemula di mana syarat mengikut syarat-syarat tertentu. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Terima kasih. Silakan. So, conclusion secara keseluruhannya dan kesimpulannya kita dah terangkan tadi tentang contoh cara kira tentang kontrak murabahah ni. Lepas tu kita terangkan nature of murabahah, component of murabahah, legitimacy of murabahah, application of murabahah dan termasuklah suku al-murabahah. Okay, so the conclusion is murabahah was not intended to be a form of funding, and the sanctioning authority must ensure that the client truly want to purchase commodities that may be subject to murabahah before authorizing a murabahah facility. Okay, secara kesimpulannya, saya boleh cakap murabahah ni tidak bertujuan untuk menjadi satu bentuk pembiayaan pun. Ini adalah transaksi tambah kos. Transaksi tambah kos seperti yang kita tunjuk tadi. Walau bagaimanapun, murabahah ni direka bentuk untuk digunakan sebagai cara pembiayaan hanya dalam keadaan apabila pelanggan merancang untuk memperoleh komoditi selepas menambah tanggapan pembayaran tertunda. Dan akibatnya ni
ia tidak boleh dianggap sebagai bentuk kewangan Islam yang sempurna atau sebagai alat universal untuk semua jenis pembiayaan. Murabaha juga harus dilihat sebagai langkah henti dalam menuju ke arah sistem pembiayaan Islam yang ideal berdasarkan musyarakah atau mudarabah. Jika tidak, ia hanya boleh digunakan dalam keadaan musyarakah atau mudarabah yang tidak berkesan. Kemudian pihak berkuasa yang membenarkan mesti memastikan bahawa pelanggan-pelanggan ni benar-benar ingin membeli komoditi yang mungkin tertakluk kepada murabaha sebelum membenarkan kemudahan murabaha ini dilangsungkan, dijalankan. Dan ia tidak boleh dianggap sebagai hanya sekeping kertas tanpa bahan sebenar. Okay. Dan tiada juga murabaha ni boleh digunakan untuk menampung kos overhead, membayar invoice atau menyelesaikan hutang pelanggan, dan tidak juga boleh digunakan untuk membeli mata wang. Okay. Sekian itu saja daripada kami. Terima kasih. Okey, jadi itu adalah sebagai pengetahuan untuk masyarakat di luar sana tentang murabahah. Okey, jadi di situ maka tamat conclusion, habis kesimpulan maka tamatlah presentation bagi kami. Jadi selamat menonton. Terima kasih.